Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Muizzaddin Wad Daulah Ibni Almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Sa'dul Khairi Waddin, Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam bertitah menekankan dengan menyedari dan mengakui kekuasaan Allah. Sifat kehambaan kita akan bertambah-tambah subur, menjadikan kita akan terpanggil untuk sentiasa merendah diri kepada Allah. Titah baginda inilah yang dimahukan bagi umat negara Brunei Darussalam. Jika ini berlaku, insya-Allah kita dan negara akan selamat dan makmur. Ke bawah Duli Yang Maha Mulia menekankan demikian dalam titah perutusan sempena Tahun Baru Hijrah 1443 yang disiarkan ke seluruh negara malam tadi. Baginda bertitah, pelbagai iktibar atau pengajaran dapat dikenal pasti melalui hijrah seperti bagaimana Allah memberikan pertolongannya yang luar biasa kepada Nabi Muhammad SAW dengan menghantar makhluk yang lemah, iaitu labah-labah, burung merpati dan pohon kayu sebagai bala tenteranya bagi melindungi Nabi SAW. Ini tidak syak lagi adalah satu iktibar tertinggi, iaitu betapa Allah dengan kuasanya mampu untuk melakukan apa saja yang dikehendakinya, termasuk menggagalkan semua usaha dan rancangan musuh untuk menangkap dan membunuh Nabi dan Rasulnya Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidakkah ini bukti nyata mengenai kekuasaan Allah? Dia tidak menghantar singa atau gajah untuk memusnahkan musuh, tetapi hanya menghantar labah-labah dan burung merpati, dua makhluk yang sangat lemah untuk mengelirukan musuh dan sekaligus menggagalkan niat jahat mereka. Inilah antara pengajaran besar daripada peristiwa hijrah, selaku ianya petunjuk daripada Allah yang mengandungi rahsia besar atau hikmah. Ke bawah Duli Yang Maha Mulia bertitah, antara rahsia atau hikmah peristiwa hijrah ialah peringatan supaya kita jangan meremehkan makhluk-makhluk yang dilihat sebagai kecil dan lemah, tetapi di sisi Allah, ia boleh dikerah untuk jadi tentera yang gagah bagi mengajar makhluk-makhluk yang kuat. Contoh makhluk yang kecil dan lemah itu ialah seperti bakteria dan bahkan lebih kecil lagi daripada bakteria ialah virus yang mampu untuk mencetuskan penyakit-penyakit berjangkit. Dengan merujuk kepada hikmah, bukankah umat manusia sekarang ini sedang berhadapan dengan ancaman virus, sehingga setakat perutusan ini dilakar, korban wabak bawaan virus di seluruh dunia sudah melimpasi 4 juta jiwa. Jadi di manakah kekuatan manusia berbanding dengan virus, makhluk yang sangat halus lagi lemah itu? Di sini kita juga boleh belajar dari sejarah Namrud, penguasa yang melontarkan Nabi Ibrahim alaihi salam ke dalam api yang bernyala-nyala, di mana penguasa yang kejam lagi gagah ini telah ditakdirkan mati di tangan seekor nyamuk yang diutus oleh Allah sebagai tenteranya. Begitulah, jika Allah berkehendak, makhluk yang lemah boleh saja memusnahkan atau mengharu birukan makhluk yang kuat dan gagah. Demikian antara iktibar yang boleh diambil daripada sejarah hijrah. Ke bawah Duli Yang Maha Mulia seterusnya bertitah, apabila umat Islam benar-benar menghayati rahsia atau hikmah pengajaran sejarah hijrah, nescaya akan datanglah keinsafan
bahawa tiada satu kuasa pun yang dapat mengatasi kuasa Allah. Dalam kehidupan, menyedari dan mengakui kekuasaan Allah adalah sangat-sangat dituntut. Kerana dengan cara ini, sifat kehambaan kita akan bertambah-tambah subur, menjadikan kita akan terpanggil untuk sentiasa merendah diri kepada Allah. Bukan seperti umat-umat terdahulu yang rata-rata menyombongkan diri, tidak mahu mengakui kekuasaan Allah yang natijahnya menjadikan mereka berkubur satu demi satu. Impak baik orang yang merendah diri dengan Allah akan menjadikan orang itu seorang yang saleh, yang sentiasa tunduk mentaati perintah dan suruhan Allah. Inilah yang kita mahukan bagi umat negara Brunei Darussalam, dan jika ini berlaku, maka insya-Allah kita dan negara ini akan selamat dan makmur sebagaimana janji Allah dalam surah Al-A'raf ayat 96. Tafsirnya, sekiranya penduduk sebuah negeri itu beriman dan bertakwa, tentu sahaja kami bukakan untuk mereka pintu-pintu pengurniaan yang melimpah-limpah berkatnya, yang turun dari langit dan keluar dari bumi. Akhirnya, beta dan keluarga beta dengan tulus ikhlas mengucapkan selamat menyambut tahun baru Hijrah 1443 kepada seluruh lapisan rakyat dan penduduk di negara ini. 42 kes baharu jangkitan COVID-19 dilaporkan kemarin di negara Brunei Darussalam, menjadikan jumlah keseluruhan kepada 406 kes. Yang berhormat Datuk Seri Setia Dr. Haji Awang Muhammad Isham bin Haji Jaafar, Menteri Kesihatan berkata demikian semasa sidang media situasi terkini jangkitan COVID-19 di Dewan Al-Afiah Kementerian Kesihatan. Menyertai sidang media tersebut, Yang berhormat Pihak Orang Kaya Seri Kerna Datuk Seri Setia Dr. Haji Awang Abu Bakar bin Haji Apong, Menteri Hal Dalam Negeri, dan Yang berhormat Datuk Seri Setia Dr. Awang Haji Muhammad Amin Liu bin Abdullah, Menteri di Jabatan Perdana Menteri dan Menteri Kewangan dan Ekonomi kedua. 4 kes baru ada kaitan dengan kluster total yang dilaporkan semalam. 29 lagi kes baru ada kaitan dengan kes 363 yang dilaporkan kemarin. Kluster ini sekarang dikenali sebagai kluster Chong Hua KB. 5 kes baru ada kaitan dengan kes 364 yang dilaporkan semalam juga. Kluster ini sekarang dikenali sebagai kluster ABCI. 4 lagi kes baru adalah kes input yang merupakan sebuah keluarga yang tiba dari Afrika melalui Kuala Lumpur pada 30 Julai 2021. Pengesanan kontak bagi semua kes-kes baru ini masih giat dijalankan. Semua kontak terdekat yang dikenal pasti akan diarahkan untuk menjalani kuarantin mandatory dan ujian RT-PCR SARS-CoV-2. Dengan pengesanan kes-kes terbaru ini, terdapat 38 kes jangkitan tempatan telah dikesan di negara Brunei Darussalam pada hari ini. Sementara itu, 11 kes telah disahkan sembuh di Pusat Pengasingan Kebangsaan, membawa kepada jumlah kes yang sembuh sebanyak 305 kes. Ini bermakna terdapat 98 kes aktif yang sedang berada dalam rawatan pada ketika ini, di mana semua kes adalah dalam keadaan yang baik. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, sebanyak 1,197 sampel telah diuji bagi virus SARS-CoV-2 yang membawa jumlah keseluruhan ujian makmal dijalankan sejak Januari 2020 kepada 157,892 ujian. Menteri Kesihatan juga memaklumkan pada menjunjung titah perkenan ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam,
Langkah-langkah pengawalan yang diumumkan pada sidang media 7 Ogos adalah diperketatkan lagi dengan serta-merta sehingga 21 Ogos. Sebarang perkumpulan ramai adalah tidak dibenarkan. Walau bagaimanapun, pengecualian adalah dibenarkan seperti berikut. Perkumpulan seramai 15 orang untuk pengurusan jenazah bukan COVID-19. Perkumpulan seramai 5 orang untuk majlis akad nikah. Bagi orang tua yang tinggal berasingan dari ahli keluarga, hanya 2 orang ahli keluarga saja dibenarkan untuk melawat orang tua pada satu-satu masa. Aktiviti riadah seperti jogging dan hiking adalah dibenarkan secara individu tanpa memerlukan memakai sungkup muka. Walau bagaimanapun, riadah berkumpulan adalah dibenarkan bagi 2 orang yang tinggal serumah sahaja. Semua pegawai dan kaki tangan, sama ada kerajaan ataupun swasta, dikehendaki melakukan work from home. Hanya petugas-petugas yang benar-benar diperlukan sahaja yang dibenarkan keluar ke tempat kerja, seperti petugas barisan hadapan, seperti sektor kesihatan, sektor keselamatan, sektor perhotelan dan sektor pengangkutan. Sektor keperluan harian untuk makanan, perniagaan runcit. Sektor kemudahan dan utility, elektrik, air, telekomunikasi. Petugas di sempadan dan pintu-pintu masuk ke negara Brunei Darussalam. Sektor minyak dan gas dan hiliran. Sektor pembinaan. Sektor agri, makanan dan perhutanan. Keluar rumah tanpa tujuan yang mustahak adalah tidak dibenarkan. Hanya 2 orang sahaja dari satu keluarga dibenarkan keluar untuk membeli barang keperluan harian. Berikutan dengan peningkatan jumlah kes dan kontak yang begitu banyak, Menteri Kesihatan menjelaskan kementerian tersebut sedang mencuba sedaya upaya untuk memberikan perkhidmatan yang sebaiknya kepada orang ramai. Dalam hal tersebut, Menteri Kesihatan menyeru kerjasama orang ramai untuk bersabar dan memahami keadaan perkhidmatan yang terpaksa memenuhi keperluan yang tinggi pada masa ini. Orang ramai diminta untuk bertutur dengan sopan, bertimbang rasa dan berhemah dengan petugas-petugas kesihatan dan barisan hadapan yang lain seperti Talian Nasihat Kesihatan 148, hospital dan pusat kesihatan, pusat vaksinasi dan pusat swabbing. Kementerian Kesihatan tidak akan teragak-agak untuk mengambil tindakan undang-undang terhadap sebarang ancaman atau kekerasan yang dilakukan terhadap petugas-petugas kesihatan dan barisan hadapan yang lain. Sementara itu, orang ramai adalah dinasihatkan untuk tidak panik dengan keadaan wabak yang berlaku pada masa sekarang. Berikanlah ruang bagi pihak Kementerian Kesihatan untuk memberikan perkhidmatan yang sempurna dan berkesan dengan tindak mengunjungi kemudahan-kemudahan kesihatan tanpa tujuan. Berikan keutamaan kepada mereka yang benar-benar memerlukan perkhidmatan seperti orang-orang yang sakit dan kontak-kontak bagi kes-kes yang positif yang memerlukan ujian swab. Ujian swab tidak akan dilakukan kepada orang ramai yang tidak mempunyai tanda-tanda jangkitan dan tidak memenuhi kriteria ujian tersebut. Kementerian Kesihatan juga ingin sekali lagi mengingatkan orang ramai untuk mengimbas kod QR setiap kali keluar masuk dari mana-mana premis, di samping mengaktifkan fungsi Bluetooth semasa berada di tempat-tempat awam. Kerjasama orang ramai dalam perkara ini sangat membantu Kementerian Kesihatan untuk melaksanakan pengesanan kontak ataupun kontak tracing dengan segera dan berkesan. Dalam sidang media yang sama, Menteri Kesihatan juga menjelaskan meskipun buat masa ini denda tidak dikenakan kepada individu yang tidak mematuhi peraturan kawalan pergerakan yang ketat, namun orang ramai perlu lebih berdisiplin jika keluar rumah untuk mendapatkan barang-barang keperluan. Menurut Menteri Kesihatan, langkah kawalan pergerakan yang ketat adalah bagi mengurangkan pergerakan orang ramai ke tempat-tempat awam bagi mengurangkan risiko jangkitan atau dijangkiti. Sementara itu, Menteri Hal Dalam Negeri juga menjelaskan para penjaja masih berpeluang menjual barangan mereka dengan syarikat Ghanim. Dapat melibatkan diri untuk mengadopt tata cara bekerja
Dan Menteri di Jabatan Perdana Menteri dan Menteri Kewangan dan Ekonomi kedua menyatakan mengenai bantuan fiskal dan monetary stimulus package yang diperkenalkan sejak 1 April tahun lepas bagi para peniaga atau individu-individu yang terjejas diteruskan sehingga bulan September tahun 2021. Kementerian Kesihatan memaklumkan perkhidmatan waktu operasi bagi pusat vaksinasi stadium tertutup Kompleks Sukan Negara Hassanal Bolkiah pada hari ini, 10 Ogos 2021. Pusat vaksinasi mula beroperasi pukul 2 petang hingga 8 malam. Masa tempahan bagi slot-slot berkenaan hanya dibuka sehingga pukul 10 pagi ini. Maklumat lanjut hubungi talian Nasihat Kesihatan 148. Kementerian Kesihatan melalui Jabatan Perkhidmatan Kesihatan memaklumkan beberapa perubahan pada beberapa perkhidmatan di kesemua pusat kesihatan bermula hari Rabu, 11 Ogos 2021. Waktu beroperasi bagi kesemua pusat kesihatan di seluruh negara bermula 7.45 pagi hingga 12.15 tengah hari, 1.30 petang hingga 4.30 petang. Bagi klinik flu, kesemua pesakit yang mengalami gejala demam batuk selesema untuk menghadirkan diri ke klinik flu yang ditetapkan di lokasi yang tertera. Sementara itu, sebarang perjanjian untuk menghadiri klinik penyakit kronik kini ditiadakan sehingga tarikh yang akan dimaklumkan kemudian. Perkhidmatan klinik umum, pengambilan darah dan farmasi di beberapa pusat kesihatan akan diubah lokasinya seperti yang tertera. Bagi klinik ibu dan anak, pesakit yang mempunyai perjanjian di klinik kesihatan ibu dan anak, pusat kesihatan berakas adalah dipindahkan ke pusat kesihatan Ong Somping dan pesakit yang mempunyai perjanjian di Pusat Kesihatan Pengkalan Batu adalah dipindahkan ke Pusat Kesihatan Jubli Perak Sengkurung. Sesi ultrasound akan dipindahkan ke Pusat Kesihatan Jubli Emas Bunut pada setiap hari Khamis. Kesemua perjanjian klinik ujian PAP, klinik program pemeriksaan kesihatan dan klinik berhenti merokok ditiadakan di semua pusat kesihatan sehingga tarikh yang akan dimaklumkan nanti. Sementara itu, sebagai langkah berjaga-jaga bagi memastikan kesejahteraan dan keselamatan para pelajar dan warga sekolah, Kementerian Pendidikan dan Kementerian Hawa Ugama mengubah tarikh bermula cuti penggal kedua persekolahan daripada 12 September 2021 kepada hari Rabu, 11 Ogos hingga hari Selasa, 17 Ogos 2021. Perubahan cuti ini akan melibatkan semua sekolah rendah, menengah, maktab, pusat tingkatan 6 dan sekolah swasta di bawah kawalan Kementerian Pendidikan dan juga sekolah-sekolah di bawah kawalan Kementerian Hal Ehwal Ugama. Institusi pendidikan teknikal dan vokasional, pusat-pusat latihan dan pembelajaran sepanjang hayat dan institusi-institusi pengajian tinggi pula akan meneruskan pengajaran dan pembelajaran secara dalam talian melalui platform media sosial yang bersesuaian. Manakala bagi pelajar yang sedang menjalani penempatan kerja dinasihatkan untuk mematuhi Business Continuity Plan BCP di tempat mereka menjalani penempatan kerja dan garis panduan latihan industri yang telah ditetapkan oleh institusi pengajian masing-masing. Semua institusi pengajian juga diarahkan untuk mengaktifkan BCP masing-masing dan pelaksanaan kaedah work from home juga diselaraskan dengan kaedah flexible working arrangement bagi semua warga perkhidmatan awam. Sebarang perkembangan terkini akan dimaklumkan melalui saluran rasmi media dan laman sesawang Kementerian Pendidikan dari semasa ke semasa tertakluk kepada perkembangan jangkitan pandemik COVID-19 serta nasihat daripada Kementerian Kesihatan yang akan dimaklumkan kemudian. Suruhanjaya Perkhidmatan Awam memaklumkan sesi temuduga dan ujian berkomputer pada hari Rabu 11 Ogos hingga Sabtu 21 Ogos 2021 adalah ditangguhkan
ke satu tarikh yang akan dimaklumkan kemudian. Sebarang makluman lanjut bagi perubahan tarikh akan disampaikan melalui email para pemohon dan juga melalui media sosial Suruhanjaya Perkhidmatan Awam. Masih berkaitan untuk mengawal risiko penularan COVID-19 di negara ini. Semua operasi perkhidmatan kaunter dan kompleks sukan JKR akan ditutup sementara mulai kemarin sehingga ke satu tarikh yang akan dimaklumkan kemudian. Jabatan Kerja Raya Kementerian Pembangunan dalam siaran akhbar memaklumkan penutupan sementara adalah bagi perkhidmatan kaunter-kaunter semua daerah iaitu kaunter pembayaran bil air dan gas dan kaunter pemedulian pelanggan. Sebelum itu, Jabatan Kerja Raya menyeru dan menyarankan pada pelanggan untuk membuat pembayaran bil air melalui bank masing-masing secara dalam talian atau online, aplikasi telefon bimbit, mesin ATM dan CDM yang telah pun disediakan bagi pemegang-pemegang akaun Bank Islam Brunei Darussalam, BIBD, Baiduri Bank Berhad dan Bank Standard Chartered. Bagi perkhidmatan kaunter pembelian dan pembahagian dokumen tawaran dan sebut harga dan kaunter kutipan hasil, ianya hanya akan dibuka bagi urusan yang perlu dilaksanakan dengan segera yang dibuka mulai 9 hingga 10 pagi dan sebelah petang dibuka mulai 2 hingga 3 petang. Sebarang aduan atau pertanyaan bolehlah dihadapkan ke alamat email pro@pwd.gov.bn atau watercustomerssvs@egc.gov.bn. Kementerian Kesihatan memaklumkan Pusat Pendermaan Darah Hospital Raja Isteri Pengira Anak Saleha adalah masih beroperasi seperti biasa. Bagaimanapun, kempen-kempen derma darah yang telah dijadualkan sepanjang minggu ini adalah dibatalkan. Namun, bantuan berterusan orang ramai dalam sama-sama meningkatkan stok bekalan darah adalah sangat diharapkan. Waktu pendaftaran menderma darah adalah pada hari Isnin hingga Khamis dan Sabtu bermula pukul 8.15 pagi hingga 11.45 pagi dan 1.30 petang hingga 4 petang. Pada hari Selasa 10 Ogos 2021, waktu operasi akan dilanjutkan bermula 9 pagi hingga 12 tengah hari. Orang ramai yang ingin menderma darah dinasihatkan untuk menempah awal slot menggunakan aplikasi Blood Card atau menghubungi Pusat Pendermaan Darah di talian 22-42424 sambungan 5745 atau 6001 atau 6002 atau email ke bloodbank@moh.gov.bn atau ikuti Instagram dan Facebook @bloodbank.ripas. Setiap slot masa adalah terhad kepada 5 orang penderma sahaja.